Walaupun I rasa tak okey, tapi bila husband I tanya I okey ke tak, I cakap okey. Sebenarnya bukan sebab kita nak tunjuk yang kita ni kuat ke apa, tapi bagi Alice tak nak membebankan dia. Apa-apa saya akan bagi tahu isteri yang betul, benda yang ini kena macam ni, ini saya macam ni. Jadi isteri pun dah jadi percaya dengan kita sebab Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam tengah hari, salam Jumaat penuh berkat, penuh rahmat. Penghulu segala hari kami terus menghiasi kaca TV anda jam 12 tengah hari ini. Inilah Wanita Hari Ini bersama saya Farin Ahmad dan juga si cantik manis Sugita Chandra. Sedondon ya kali kedua hari ini. Baik, anda di rumah apa khabar semuanya? Harapnya dalam keadaan yang sihat-sihat sahaja. Dan kami harapkan apa juga yang anda rancang hari ini dan hujung minggu ini semuanya berjalan dengan lancar lah. Dan bercakap mengenai perancangan, Farin, mungkin di sini juga boleh anda mengambil kira keadaan cuaca kerana semalam dekat rumah saya hujan lebat. Agak lebat lah. Dan hari ini mungkin sekadar berkongsi dengan anda semua di sekitar Petaling Jaya daripada awal pagi sehingga tengah hari saya nak sampai ke Sri Pentas ni pun hujan dah mula renyai-renyai, rintik-rintik dah. Jadi di sini kami ingin berkongsi bersama dengan anda amaran ribut petir di mana dijangka ribut hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan beberapa negeri yang lain. Jadi anda perlulah mengambil kira ke mana jua anda ingin pergi. Kalau ada perjalanan jarak jauh, fikir-fikirkanlah keselamatan anda juga kerana amaran ini dikeluarkan apabila tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per sejam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam sehingga 2 petang ini. Itu setakat yang terkini dan kami juga nak galakkan kepada anda semua menjelang hujung minggu ini terus periksa ataupun semak keadaan ramalan cuaca terkini untuk merancang perjalanan anda ataupun apa jua aktiviti anda dengan lebih baik. Okey, ini ada satu lagi yang menarik tentang semalam saya sempat menonton Sugi berlintas langsung dari IDCC Shah Alam di mana program Peak Kids telah bermula. Sugi boleh kongsikan dengan kita? Ya, kalau semalam saya masuk Peak Kids tu seperti mana yang dah saya kongsikan, saya teruja juga Farin sebab tengok persiapan untuk adik-adik kita mendapatkan vaksinasi mereka cukup cantik lah. Kalau kita dewasa ni mungkin lagi excited kot daripada mereka yang kecil. Dan di WHI pun semalam kita dah bincangkan berkaitan dengan topik vaksinasi untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun. Jadi di sini kami nak berkongsi bersama dengan anda di mana 79,393 kanak-kanak iaitu 2.2% daripada populasi kanak-kanak di Malaysia telah mendapat vaksinasi mereka. Dan telah menerima dos pertama mereka setakat semalam dan ianya telah dilancarkan 3 Februari dan kalau mengikut kepada penjadualan vaksinasi ini ia menetapkan selama 8 minggu antara dos pertama dan kedua. Tapi semalam memang saya tengok cukup seronok. Ada belon, ada watak kartun dan sebagainya. Saya mungkin tertanya-tanya juga. Mungkin Sugi tak minta dia seronok sangat, Sugi tak minta lagi sekali. tak. Saya tak. Tapi kalau saya nak mendapatkan mungkin suntikan selepas ini, mungkin saya nak pergi IDCC. Tempat yang ada belon. Tempat yang ada belon, ada poster kartun-kartun tu. Best lah, ada play area dan sebagainya. Jadi anda di rumah, ibu bapa yang mungkin akan membawa anak-anak anda untuk mendapatkan vaksinasi mereka, tidak kisahlah hari ini ataupun hari-hari yang akan datang, buatlah persiapan yang perlu dibuat. Sebab semalam kami dah pun kongsikan apa antara persiapan yang boleh ibu bapa buat bersama dengan anak-anak. Betul, dan kami harapkan jangan ragu-ragu, jangan berdolak-dalik. Jangan berdolak-dalik. Okey, itu tentang vaksinasi. Tapi yang kami nak kongsikan bersama dengan anda ni berdolak-dalik dalam topik kita ini hikayat perkahwinan. Tapi sebelum itu apa kata sama-sama kita saksikan TikTok menarik ini. Sebab kalau kita pergi makan dekat kedai mamak ke malam, tengah-tengah malam, bukan tanya yang nak buku apa-apa tak. Salah soalan tu. Yang nak makan apa? Cakap aja. Sekarang abang beli. Alah.
tak lapar pun. Jangan percaya. Kau beli aja satu bawa balik. Sebab biasa sampai rumah, bang, tiba lapar pula. Tu perangai dia sampai rumah, tiba iklim tu berubah tiba-tiba. Sebab perempuan dia bolak-balik dalam kepala dia. Lapar tak. Sayang, saya tahu saya salah, saya minta maaf. Sayang, saya tahu saya salah, saya minta maaf. Sayang, saya tahu saya salah, saya minta maaf. Okey. Awak bila nak minta maaf dengan saya ni? Tapi bagaimana aku kata padanya, dia yang ada seperti tiada. Dengan dia cinta dan seberitual, haruskah aku kejam demi rasa? Oh, bagaimana. Hai, buat para suami, lelaki, boyfriend. Okey, sebelum kau kenal perempuan tu bermake up kan? So, kenapa rata-rata yang aku jumpa lepas kahwin terus tak boleh make up? Katanya tak nak orang lain pandang isteri kau. Kenapa? Sebenarnya aku tahu kau ni tak nak keluar duit untuk make up bini kau. Kau dah kenapa? Jangan nak kedekut sangat. Okey. Itu dia. TikTok yang dikompilasi tentang dolak dalik sama ada lelaki ataupun wanita. Dan bercakap pasal dolak dalik ini, Sugi, kita boleh katakan sebagai memberi alasan, orang kata, dan juga memberikan alasan kepada permasalahan yang sama berkali-kali. Dan banyak lagi yang kita boleh katakan tentang dolak dalik ini, Sugi. Betul, tapi berdolak dalik ni ada sudut positifnya, sebab betul. Kita selalunya kaitkannya dengan sudut negatif. Tapi saya pasti ada juga sudut positif, angle positif dia lah kan. Kalau selalu sangat, kalau lah ini situasi lah Farin kan. Kalau selalu sangat si isteri yang buat semua, suami orang kata will take the wife for granted lah. Nanti suami tak payah buat apa-apa. Jadi betul juga. Kadang-kadang perlu berdolak dalik juga. Dan mungkin juga satu benda yang susah kita nak capai ialah apabila pasangan kita tu sentiasa berubah-ubah fikirannya. Kalau orang kata fickle minded kan. Betul. Ada dolak daliknya bila kita cakap tentang satu perkara, mula alasan macam ni, lepas tu alasan yang lain pula. Tapi berdolak dalik dan tidak melaksanakan tanggungjawab, itu tak boleh diterima. Dolak dalik yang mungkin berjustifikasi, mungkin kita boleh terima. Tapi inilah yang kita nak bincangkan pada hari ini. Dan apa yang kita nak katakan juga, sama ada antara pasangan suami ataupun isteri, siapa yang lebih gemar berdolak dalik? Tadi lelaki tak nak belikan isteri dia make up, bagi alasan berdolak dalik, jangan make up. Okay, tapi lepas ni lah, sewaktu perbincangan saya nak tahu siapa yang lebih berdolak dalik dalam hubungan rumah tangga awak. Tapi kalau anda di rumah ingin kongsikanlah pengalaman anda ke ada luahan hati lah yang selama ni tak diluahkan, boleh terus ke ruangan komen Facebook WHI dan luahkan kesemuanya bersama dengan kami. Kami akan jenguk-jenguk nanti. Okey, teruskan bersama dengan kami dan pastikan anda tidak ke mana-mana bersama dengan kami. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kalau you nak pergi dengan dia, sikit pun I tak kisah. You cakap apa ni? Mana ada? You ingat I buta ke? Tak dapat nak bezakan mana kaca, mana pemata. Mana dah tahu kalau you memang suka kaca? Kaca pun kadang-kadang okey juga. No. Serius. I dah cakap dengan dia, I dah kahwin. I dah cakap dengan dia banyak kali. Dia tak faham juga. I dah bagi tahu dia dah, I ni husband orang, janganlah buat macam ni. Tapi dia tu nak juga try I. Maksa. Ya, I know. Of course you akan pilih I kan? Ya. Tapi yang buat I bengang, duit yang I bagi kat you, you habiskan kat dia kan? Don't even try to defend her. I know she is like a gold digger kan? Mana ada, dia kerja lah sayang. Dia ada gaji. Kerja apa? Kelab? Cleaner? Alah, setakat gaji 2,000 tu apalah sangat. Cukup ke nak bayar makan minum, bayar rumah sewa, lepas kena bagi duit kat kampung lagi? Manalah cukup untuk shopping. And kalau dia nak jadi model, tak layak sebab pendek. Kalau nak jadi penyanyi, suara ke laut. So apa yang dia boleh buat? Useless. Dah hati nak goda suami orang.
Ini dolak dalik yang paling ditakuti. Dolak dalik bila dia ada girlfriend lain ke, dia ada kawan lain kat luar, macam-macam alasan dia bagi kat pasangan dia. Bahaya. Awak tak pernah dulu tak pernah. Tapi tu yang digambarkan lelaki lah. Tapi saya tak pernah. Useless, tak pernah. Okey, for the record, Farid Ahmad tak pernah ya. Okey, baik, kita bersama dengan tetamu kita, seorang di studio dan seorang lagi kita pun terhubung dalam talian. Kita bersama dengan Jerry Arifin ataupun lebih mesra dipanggil Abang Jerry, boleh lah? Boleh. Okey, sihat. Alhamdulillah. Itu katanya Abang Farid ya. Tapi Jerry ni ada mungkin satu sikit je, kalau izinkan saya. Ya. Jangan diucap selamat tinggal. Jangan diucap selamat tinggal. Okey. Ini sebenarnya adalah salah seorang ahli kumpulan Shades dulu. Ya, betul-betul. Okey, sekarang bagaimana, apa perkembangan? Ada nyanyian dan sebagainya ataupun sibuk dengan bidang lakonan ni sekarang? Macam kalau kumpulan Shades tu memang ada perancangan dia lah untuk rekod kan. Tapi kita ambil masa lah perlahan-lahan sebab industri muzik pun agak slow kan. Macam saya sendiri personally, saya dah mula masuk ke bidang lakonan dan lebih serius lah. Mana alasan yang betul, bukan berdolak dalik, tak nak menyanyi. Okey, alasan yang diterima. Dan kita juga bersama dengan Encik Fazli Yusof selaku perunding motivasi kita pada hari ini. Hai Encik Fazli. Okey, audio Encik Fazli. Okey, Encik Fazli mute, kami tak dengar ni. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru nak bagi dolak dalik tadi. Saja pandai dia. Okey. Cik Fazli, kita teruskan saja dengan soalan kita, Cik Fazli. Kalau kita nak bercakap tentang hari ni, kita berbincang mengenai hikayat perkahwinan, dolak dalik dalam rumah tangga. Jadi, mungkin Cik Fazli boleh kongsikan dengan kita secara umumnya terlebih dahulu untuk membuka topik kita pada hari ini tentang dolak dalik dalam rumah tangga dan kesan-kesannya lah. Terima kasih Farin, Sugi dan Brother Jerry kita pada hari ini. Alhamdulillah, perkahwinan adalah satu penyatuan. Kita tahu bahawa perkahwinan adalah kita menyatukan dua insan daripada dua keluarga yang berbeza dan dia membina satu lagi keluarga. Jadi ia adalah satu institusi kan. Jadi bila sebut institusi, ia melibatkan interaksi antara dua perkara, dua orang yang mana memerlukan keterbukaan. Jadi kenapa berlaku dolak dalik ni, ada beberapa sebab lah. Saya boleh sebut 4T lah, 4T. Pertama adalah kadar transparansi, keterbukaan suami ataupun isteri terhadap pasangan dia lah. Kalau telus dan terbuka, T juga kan, telus dan terbuka, maka kurang dolak dalik dia, betul kan? Betul. Maksudnya kuranglah nak kona sana, nak tembak sana, tembak sini kan. Itu pertama. Yang kedua adalah minda tertutup. T adalah tutup minda. Maksudnya bila kita susah nak menerima, kita tutup minda kita tutup telinga kita daripada mendengar pasangan kita. Masa itulah dolak dalik keluar sebab tak nak dengar. Kita tutup telinga. Dan yang ketiga, T yang ketiga adalah tegar. Kata ketegak kan. Tegar ni adalah kita terlalu memegang apa yang kita pegang. Kadang-kadang belum tentu benda tu betul. Tapi bila pasangan kita cuba berkongsi satu benda, kita terlalu tegar dengan apa kita percaya. Itu kita dolak dalik. Yang T yang terusnya yang paling dahsyat lah, tipu lah. Ini memang dolak dalik tahap makam paling tinggi lah ni. Pasal nak mempertahankan penipuan dia tu. Ya, nak mempertahankan. Ditutup sana, tutup sana. Itu 4T yang dikongsikan oleh Encik Fazli. Tapi kita nak tanya kepada Brother Jerry. Saya rasa Brother Jerry lebih mantap daripada Abang Jerry. Brother Jerry. Tadi Encik Fazli kata kalau ada 4T tu telus dan terbuka tu, kita tak boleh nak U-turn ke corner ke apa-apa kan. Itu baguslah, ya, positif. Bagus. Jadi Brother Jerry dah 21 tahun mendirikan rumah tangga. Pastinya ada pelbagai situasi yang pernah dihadapi, yang juga pernah berdolak dalik lah kan bersama dengan isteri. Apa antara situasi? Betul juga. Antaranya yang paling popular lah kan. Okey. Satu ketika dulu saya pernah kerja office hours kan. Part travel tu lah. Biasa kita di pejabat, kita ada kawan-kawan. Situlah kawan-kawan pun kebanyakannya sebab kita habiskan masa di situ kan. Ya. Jadi bila petang tu ada aktiviti bola, futsal kan. Jadi nak kejar masa tu balik tu memang dengan KL ni dengan sesaknya kan. Memang saya habiskan masa dulu di petang tu di pejabat kan, di Padang situ. Tapi nak cari
peluang tu nak ke situ tu lah. Macam balik macam di rumah macam-macam kita nak tolong kan. Tapi nak cari sebab tu, itulah antara situasi-situasi saya pernah kata. Pasal hari ni kita ada friendly match bola kan. Okey. Contoh benda-benda itulah. Lain-lain tu selalu saya ingat masa tu lah, sebab saya masa tu kerja tu memang sebab hari ni saya punya jarak dengan isteri saya tak jauh sebab bidang kerja saya ni fleksibel kan sekarang kan. Masa tu memang kita habis di office kan, dia mengajar kan. Jadi balik itu bertemu bila dia balik dan saya balik rumah. Contoh kena outstation, ada tugas ke kan. Bos mungkin tak kisah siapa yang pergi kan. Tapi kita nak pergi, kita suka travel. Cakaplah kan, kerja ni kita seboleh ni tak nak tipu kan, sebab kita minat je kan. Memang tipu tu ialah sebenarnya bukan satu pilihan. Kita cakap bidang tu memang bidang kita lah. Bidang tugas kerja tu yang kita kena pergi. Tapi cuma kata bos kata pulang kalau nak suruh orang lain pun boleh kan. Tapi kita bincang ni lah. Cakap kan yang tahu tentang kadang-kadang macam bidang tugas saya tu melibatkan pameran, melawat camp. Dulu saya kerja dengan Jabatan Latihan Khidmat Negara. Saya di HQ akan buat lawatan ke camp-camp kan. Kita cek inventory dia, cek aduan peserta-peserta camp PLKN kan. Saya cakap saya biasa buat tu kan. Tanya orang lain tu dia tak pandai kan. Tapi maknanya itu tak tipu tau. Itu adalah satu alasan yang betul tapi dijadikan alasan juga. Okey, kita ada seorang lagi tetamu kita yang telah pun bersama dalam talian. Kita bersama dengan Ayu Damin. Apa khabar Ayu? Hai. Okey, mungkin audionya Ayu kita tak dapat dengar. Audionya. Khabar baik. Okey, baik. Ayu, kami nak tanya kepada Ayu lah. Terus nak bertanya berkaitan dengan topik kita, berdolak dalik ni kan. Seorang penonton WHI telah berkata, pasangan yang suka berdolak dalik ni sebenarnya cuma membuatkan pasangan tidak puas hati. Dapat pasangan yang suka berdolak dalik ni memang annoying. Okey, jadi mungkin Ayu boleh komen. Betul ke annoying dapat pasangan yang suka berdolak dalik? Dan dalam rumah tangga Ayu sendiri, pernahkah Ayu rasa annoyingnya? Kalau dalam topik ni, Ayu rasa dolak dalik dalam rumah tangga memang tak perlu. Sebab kita membina rumah tangga tu atas kepercayaan dan kita memang dah kenal each other. So kalau dah kahwin apa semua, lepas tu banyak alasan itulah mungkin salah satu yang punca yang kita boleh macam berpisah and everything kan. Tapi bagi Ayu, alhamdulillah sebab dalam industri, so kita kena berterus terang dengan suami, dengan keluarga ataupun sesiapa saja apa yang terjadi ataupun apa yang berlaku di persekitaran aku sendiri. So itu yang Ayu dengan suami buatlah. Kita tak pernah say kata macam ni bagi alasan yang tidak munasabah untuk dia. Tak pernah. So kita akan berterus terang apa saja kita perlu buat. Sebab kalau kita tak berterus terang, sekarang ni media sosial pun sangat banyak. Betul? Kan dah satu masalah juga. Betul. Berbalik pada apa yang Cik Fazli katakan tadi, 4T tu, kalau kita terbuka, kita telus, tak adalah masalahnya, tak adalah annoyingnya. Betul lagi satu tu, Ayu dan Waning tu, sekarang ni zaman media sosial tak beritahu, orang kita boleh tahu kan. Okey, itu adalah pendapat daripada tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita juga tak mau ketinggalan untuk berkongsi pendapat orang ramai di luar sana mengenai topik kita hari ini. Kita dengarkan. Silakan. Kebanyakan laki lah. Tapi saya taklah. Alhamdulillah setakat ini sampai sekarang ini saya orang yang jujur kacang hijau. Alhamdulillah saya yang kira apa-apa saya akan bagi tahu isteri yang betul. Benda yang ini kena macam ni. Ini saya macam ni. Jadi isteri pun dah jadi percaya dengan kita. Kalau I sebagai seorang isteri, walaupun I rasa tak okey, tapi bila husband I tanya I okey ke tak, I cakap okey. Sebenarnya bukan sebab kita nak tunjuk yang kita ni kuat ke apa, tapi bagi Alice tak nak membebankan dia. Alice tak nak dia rasa isteri aku ni ada masalah apa, macam tu lah. So benda-benda yang small thing kita tak perlu
lebihkan emo bagi Elis lah? Selalu, I think both. I think lelaki time seperti ini bila kalau berkaitan dengan kerja, benda yang dia tak nak cerita, kita cuma nak balik in peace. Dia nak makan, dia nak lepak tanpa orang tanya banyak-banyak soal. Especially kita baru jejak masuk rumah, jangan terus tembak macam machine gun. Itu paling pantang. Secara keseluruhan gender, rasanya memang banyak lelaki lah. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kalau bini garang, dia nak pergi ke mana lepak kan banyak alasan gitu. Itu aja kadang-kadang tuh dia tak mau gaduh aja, bukan yang berbohong yang benda-benda yang jahat lah gitu. Itu aja. Tapi yang jahat ada juga. Betul ke lelaki yang selalunya berdolak dalik? Tapi kadang saya tergelak juga dia tengok alasan-alasan dia semua. Saya ini setakat berkongsilah pengalaman kawan-kawan saya. Kadang-kadang nak pergi main bola bukan benda yang salah tau. Tapi dia punya dolak dalik dengan isteri dia nak pergi main bola tu. Macam-macam alasan dia kena bagi. Kadang-kadang tak ada, bukan setakat main bola. Kadang-kadang dah habis bekerja tapi meeting lah, tengah meeting. Dah habis macam sedikit seperti yang tadi Brother Jerry kongsikan juga. Tapi nak tanya pada Encik Fazli. Encik Fazli, betul ke sebenarnya lelaki yang lebih suka berdolak dalik daripada wanita? Sebenarnya dua-dua pun ada, tapi adakah lelaki yang berdolak dalik lebih ni? Saya tak setuju. Okey, silakan Encik Fazli. Dia balik tanya dalam pasangan tu siapa yang suka bertanya kan. Kalau yang suami suka bertanya sangat, nanti isteri kena dia akan berdolak dalik lah. Sebab kadang-kadang sebab macam yang Ayu sebut tadilah kan, nak apa ni, siapa sebut tadi yang bila banyak sangat doa dalik menyebabkan rasa tidak selesa dan kurang transparansi kan. Jadi balik pada soalan tadi, laki ke perempuan bergantung kepada personality. Sebab dalam personality, kalau kita nak ambil contoh big five personality kan, ada orang yang lebih terbuka, ada orang lebih tertutup, ada orang yang lebih dia panggil sensitive and nervous, ada orang lebih resilient and confident. So kalau personality dia tak balance antara suami isteri, nanti ada suami yang lebih bolak-balik, ada isteri yang lebih bolak-balik. Dia punya kata kuncinya kena seimbangkan personality, kena saling belajar semula selepas perkahwinan, dan jangan kita kata inilah diri saya, terimalah seadanya. No, kita kena, memang kita ada kekurangan, tapi kita kena cuba perbaiki, memahami dan saling melengkapi. Itulah keindahan perkahwinan. Yang itu pun kita nak sambung tanya juga kepada orang 21 tahun dah di alam perkahwinan dan mempunyai 7 orang cahaya mata. Okey, kalau kita lihat dari segi keseimbangan personaliti dan sepanjang 21 tahun ni, pastinya dah banyak ada kisah dolak dalik, mungkin asam garam dan sebagainya. Apa tips sebenarnya yang terbaik untuk pasangan suami isteri ini memastikan walaupun ada dolak daliknya tapi kekal harmoni dan bahagia? Okey. Pertama sekali saya nasihatkan bagi yang terutamanya yang baru mula berumah tangga atau nak berumah tangga kan, dia berkahwin ni memang macam kita seorang arkitek. Dia dah bayangkan rumah kita macam mana situasi 5 tahun, 10 tahun, di mana dia kena ada set fokus tau lah. Capai tak capai itu kemudian. Jadi kita dah hala tuju. Dalam perjalanan tu biasalah, jalan KL pun ada lubang juga, highway pun ada lubang kan. Benda-benda yang tak dijangka kan. Jadi balik kepada yang kita punya, kalau orang mungkin kata ikrar kan, kita pun ada lafaz taklik tu, kena jaga semua. Terutamanya bagi lelaki lah bagi saya. Sebab ujung-ujung dia yang mengemudi kan. Selain daripada tu, macam saya setuju nak petik macam Encik Fazli cakap tadi tentang transparansi tu, ketelusan kan. Saya percaya benda tu memang antara puncanya, sebab bila kita start tak telus atau perkataan yang jahat sikit bunyi bohong kan, tipu kan. Lepas tu nak kena cover tu bohong lagi. Jadi benda tu dia takkan selesai. Tambah dia jadi besar lagi, dan bila dapat tahu satu-satu pun cukup lah, dia akan terbuka semuanya kan. Itu jadi gaduh tu kan. Jadi ujung-ujung pada saya kena telus lah kan. Memang kita ibarat suami isteri tu macam satu badan. Macam kita kadang-kadang kaki jalan-jalan terlanggar apa kan, sakit
kita marah kaki tu takkan kita nak potong kaki tu. Kau dia pakai juga. Saya suka metafora tu. Betul juga. Macam pepatah kata dulu pun ada, kita sedangkan lidah lagi tergigit. Takkan nak potong lidah tu buang pula kan. Ke nak marah-marah lidah tu macam kita sendiri pun rasa macam tak betul, pelik pula kan. Betul. Benda tu memang akan terjadilah. Jadi hujung-hujung kena check and balance, sama macam cakap tadi, terima kelemahan masing-masing, cuba perbaiki. Jadi memang akan terjadi dalam beberapa period atau ketika dalam perkahwinan tu ada kadang suka, ada duka, kadang-kadang ada berselisih sekejap. Benda tu normal sebab kita ibarat jari telunjuk dengan jari hantu tu sebelah-sebelah. Kan, bukan dengan jari manis. Mesti akan tergesel punya. Baik, suami dengan isteri ni dia seumpama satu sebenarnya. Betul. It's a teamwork. Wow, it's a teamwork. Okey, baik Farid, kita ada satu lagi komen daripada Sasha. Macam saya dapat pasangan yang dolak dalik ni, saya cakap lepas je, tak ada simpan-simpan, biar dia tahu apa yang tersirat dan tersurat. Kita tak ada sorok-sorok dah, bagi tahu dia betul-betul faham. Kalau tak dia buat tak tahu je. Baik cakap je, senang. Okey, baik. Mungkin Ayu, tadi saya bercakap kepada Farin lah. Sebenarnya dolak dalik ni tidak perlu seperti yang Ayu katakan, kalau ada keterbukaannya, keseimbangan, synchronizationnya kan bersama pasangan. Tapi kadang-kadang mungkin perlukah dolak dalik ni kalau si suami yang selalu sangat buat sesuatu, kata tanggungjawab lah. Isteri lah, kita tukar situasi kita tukar situasi. Isteri hari-hari jaga anak, suami pergi kerja. Tapi hujung minggu suami nak juga relax. Jadi di sini mungkin isteri boleh berdolak dalik sedikit supaya si suami dapatlah juga lakukan tanggungjawabnya. Mana dolak dalik yang dibolehkan lah ni. Okey Ayu. Tapi macam Ayu, macam mana sebab dalam keluarga, Ayu bersama dengan suami, kita memang akan melengkapi tau. Kalau Ayu rasa Ayu tak pernah berdolak dalik sebab apa? Kalau cakap contoh hari ni saya tak boleh nak masak sebab saya ada kerja banyak. Ibarat dia tentu. So dia akan cakap okey. Jadi macam sebab kita tak pernah ada alasan. Jadi kita sentiasa macam kita akan tanya hari ni buat apa. Kalau tak pun malam tu sebelum tidur kita akan bagi tahu besok mami ada ni, dia ada yang ini. So kita dah prepare dah hari ni apa perlu kita buat. So itulah tak ada experience alih-alih ke dolak ni semua kan. Jadi macam mungkin itu sebabnya kami kekal sampai sekarang masih alhamdulillah. Maknanya macam Ayu ni senang dengan suami isteri, kalau saya letih cakap saya letih sikit, kalau saya sibuk cakap sibuk, betul tak Senang. Mungkin Sasha yang tadi komen tu pasti ni cakap, "Alah untungnya Ayu ni bestnya macam ni." Dan Encik Fazli, mungkin Encik Fazli boleh ulas, ada tak situasi yang dolak dalik ni dibolehkan? Oh ya, kalau nak mempertahankan sesuatu yang lebih besar dan yang lebih baik, yang lebih untuk mengelakkan bahaya ataupun keadaan lebih sukar, maka dia bukan menipu tau. Dia bukan menipu, tapi dalam syariat dalam fiqh dipanggil helah. Helah ni maksudnya bukan untuk kepentingan kita tau, untuk kepentingan anak, untuk kepentingan family, untuk kepentingan dia. Kalau dia tahu nanti mungkin dia nak belanja habis duit tu. Jadi cakaplah abang tak dengan abang sekarang ada 200 je. Memang 200. Yang banyak dekat bank. Itulah maksudnya kita tak menipu. Dalam poket dia memang ada 200 kan. Boleh je dia pergi cucuk dekat ATM, tapi dia bukan menipu, tapi untuk menjaga kebaikan ataupun perkara yang lebih besar yang kalau tidak dijaga dia boleh menimbulkan mudarat yang lebih besar. Tapi bukan untuk kita, untuk benda yang lebih besar lah kan. Jadi dia menipu masih tidak boleh, tetapi melakukan helah ataupun kita tidaklah membuatkan seseorang itu rasa tekilan ataupun marah ataupun boleh mencetuskan emosi tidak diperlukan lah. Cik Fazli, boleh tak saya katakan kalau katalah dolak dalik yang berjustifikasi ni dibolehkan? Maksudnya bila dia dolak dalik tu dia mesti jelaskan sebab tu kenapa, berbanding dengan sebenarnya macam dolak dalik yang macam bagi alasan-alasan yang sebenarnya tak ada kena-mengena pun. Sebenarnya. Ya. Benda tu real berlaku, cuma cara sebut je. Bukannya sebut benda yang tak berlaku. Maksudnya
Maksudnya kalau kita tunjuk gelas kan. Kalau kita tengok angle daripada atas bulat, angle daripada tepi segi tepat kan. Jadi sebut angle yang betul untuk tidak menimbulkan krisis. Itu dia. Tak adalah kita cipta pergi jumpa Haji Ismail lah, pergi bincang dengan Syekh Kasim lah, tak ada. Padahal you buat benda lain kan. Itu tak boleh. Itu menipu masih tetap tak boleh apa juga. Okey, baik. Dan mungkin boleh tanya juga kepada Brother Jerry kan, berkaitan dengan personality. Brother Jerry ni anak tunggal. Ya, betul. Jadi adakah menjadi seorang anak tunggal ni mungkin dalam proses membesar tu menjadikan awak seorang yang lebih cenderung dolak-dalik, segalanya dilakukan oleh orang di sekeliling. Dah cakap Brother Jerry ni anak manja lah. Saya pertama sekali, saya pun tak pernah kaji watak-watak atau karakter anak-anak tunggal lain kan. Jadi saya hanya boleh rujuk ke diri saya je lah. Kalau biasa pun orang mungkin cakap anak manja tu kan. Biasa kan. Memanglah siapa lagi nak manja, dia seorang tu je ada kan. Betul juga kan. Tapi mungkin situasi keluarga saya kan, cara dibesarkan, suasana tu, ayah saya dulu pun arwahnya seorang bekas tentera. Mungkin cara dia disiplin tentera tu buat kita tak ada ruang untuk istilah gini dolak-dalik tu sangat kan. Kalau dia kata gitu, gitulah. Satu pandangan cukup ya. Mungkin. Jadi saya pun diberi kebebasan juga untuk buat keputusan kan. Jadi saya tak rasa saya tu rasa macam spoiled sangatlah. Dengan pergaulan saya yang diberi kelonggaran kan, sehingga ada sepadan itulah. Jadi kita berkawan dengan semua orang. Jadi saya pun memang suka berkawan dengan semua orang. Jadi daripada orang ni kita study benda-benda yang bagus tu kita ambil lah. Kita tak kata kita ideal sangat, tapi sementara mungkin cara saya membesar tu, saya didedahkan dengan persekitaran. Kita pun saya besar di KL. Kan, campur macam-macam orang negeri, macam-macam semua ada sini kan. Jadi dengan laluan hidup saya pun sejak tahun 95 pun kita dah mula masuk industri muzik tu. Jadi memberi ruang lagi untuk bergaul dengan banyak peringkat umur, peringkat latar belakang semua orang kan. Banyak mengajar saya lah dalam saya menangani perjalanan perkahwinan tu lah. Kan? Jadi kita bergaul dengan ramai orang kan. Ini sekarang ni dah ada 7 orang anak ni, macam-macam dolak-dalik ni. Dalam dolak-dalik 7 orang anak ni. Saya tengah fikirkan kalau anak-anak tengah menonton, 6 orang lelaki tu mesti cakap Allah, tapi papa manjakan anak bongsu sebab dia princess kat rumah. Seorang je rumah kan. Okey, kita nak tanyakan juga pada Ayu di penghujung perbincangan kita ni. Sebenarnya Ayu, kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita rasakan, kita persetujui ialah dolak-dalik ni adalah suatu perkara yang negatif ataupun tidak sihat di dalam rumah tangga. Dan ketulusan itu adalah yang terbaik. Jadi pesanan akhir daripada Ayu sendiri, yang Ayu kata saya dengan suami tak ada dolak-dalik ni. Kan itu yang nampak cantik dengarnya tu. Okey, kongsikan dengan kita. Bagi Ayu satu je pesanan Ayu. Kita nak hidup dengan dia lama, kita akan menjalani kehidupan dengan dia. Kita memang nak selama-lamanya. Jadi apa guna kita ada dolak-dalik dalam keluarga untuk menimbulkan permasalahan kepada keluarga kita dan kita mengimpikan sesuatu yang indah untuk keluarga kita. Jadi bagi Ayu, binalah keluarga tu dengan seadanya, secukupnya, kesederhanaannya dan berbahagia sentiasa bersama dengan suami ataupun keluarga. Cantik. Cantik. Dan Encik Fazli, sedikit daripada Encik Fazli sendiri. Saya nak bagi tip fokus untuk kita menghadapi situasi dolak-dalik ni. Pertama, F ialah fleksibel. Bila kita dalam keluarga, kita kena fleksibel terhadap pasangan kita. Kalau kita tegar sangat, nanti banyak sangat perbincangan, komunikasi yang tak sihat. Yang kedua adalah open. Open adalah kita bersedia untuk mendengar. Buka telinga untuk dengar. C adalah communication. Sentiasa perbaiki cara kita berkomunikasi. Apa yang pasangan kita suka, kita kena kenal pasti. Apa yang pasangan kita tak suka, cara cakap kita tu malah. Dan U adalah understanding. Kita kena cuba memahami dan memahamkan dia. Dua benda ya. Cuba kita memahami dia dulu, baru kita cuba memahamkan dia. Kalau kita cuba memahamkan dia dulu, memang problem ya. Cuba memahami dia dulu. Dan adalah senang diri. Senang diri ni maksudnya
jangan stres sangat. Okay to disagree. Kadang-kadang berbeza pandangan dan kita relax dengan berbeza pandangan, maka kita boleh kurangkan dan elakkan banyak krisis yang tidak diperlukan. Fokus. Saya suka tadi. It's okay to disagree. Okey. Baik, itulah dia perbincangan kita mengenai dolak dalik dalam rumah tangga, dan saya kira kami harap dan memberi manfaat kepada anda semua, khususnya pasangan suami isteri. Sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tamu kita di studio, Saudara Jerry Arifin yang berada dalam talian video, iaitu Cik Fazli dan juga Ayu Damit kerana bersama-sama kita pada hari ini. Kalau tengok wajah-wajah kita semua ni, kita tak ada dolak dalik. Terima kasih ke semuanya. Selamat berhujung minggu. Jaga diri. Okey, Sugi. Yeah. Ini sebenarnya kan yang bolehkan. Saya sekarang ni tengah berlakon satu drama di mana ini tentang cerita komedi lah. Isteri dia asyik minta barang kemas je. Lepas tu suami dia terpaksa berdolak dalik macam-macam. Antaranya yang macam dibolehkan tadi lah. Habis tu kalau saya belikan awak barang kemas, anak-anak kita nak makan apa, kita makan apa. Itu logik lah. Ada justifikasinya kan. Jadi biasa dalam English orang kata give and take. Jadi kalau kita give and take, tak perlulah kita berdolak dalik. Tapi kalau dibolehkan situasinya, berdolak dalik lah. Okay, jadi kepada anda semua, jangan berdolak dalik kerana anda masih lagi harus terus bersama dengan kami. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan antara perkara yang kita tak boleh nak berdolak dalik ialah penjagaan kesihatan dan juga penampilan. Maka dengan itu, kini saya bersama dengan Nur Atira Samsudin, Pegawai Pemasaran Jamu Jelita. Apa khabar, Atira? Khabar baik. Apa khabar Farin? Sihat ke? Baik, sihat. Betul tak? Atira setuju tak boleh berdolak dalik tentang kesihatan dan penampilan ni? Memang betul. Lagi-lagi sekarang kes meningkat, kita memang terjaga kesihatan kita, Farid. Jadi apa lagi, Atira? Kongsikan bersama dengan kita produk-produk terbaik dari Jamu Jelita. Silakan. Okey, terima kasih Farid. Assalamualaikum buat semua penonton Wanita Hari Ini. Selamat pagi, selamat sejahtera dan salam Jumaat atau ucapkan. Okey, sebenarnya macam tadi ada cakap dengan Farid, memang sekarang ni kesihatan adalah benda yang paling penting untuk kita titik beratkan. Dengan kes pun yang makin tinggi hari demi hari, kita harap semuanya dalam keadaan sihat. Sebab anda percaya bila bercakap tentang kesihatan, banyak dekat luar sebenarnya produk-produk yang menjual juga produk-produk kesihatan. Namun apa yang kita menjadi tanda tanya adalah sejauh manakah kualiti dan juga orang kata apa keberkesanan produk tersebut, Farid, diyakini pengguna. Sebab menurut Jamu Jelita sendiri, sedikit tips untuk anda. Sebelum anda dapatkan produk, pastikan anda cek dulu sama ada produk tersebut mempunyai pengkelasan makanan ataupun tidak, produk tersebut ada halal ataupun tidak, dan lagi satu, produk tersebut ada uji kaji makmal ataupun tidak. Dan kenapa saya sebut semua tu? Kerana dengan Jamu Jelita, anda tidak perlu risau, anda boleh dapatkan produk kami tanpa was-was kerana Jamu Jelita dah 10 tahun di pasaran dan kita ada semua tu. Malah lebih istimewa, Jamu Jelita merupakan produk yang mendapat pengiktirafan di peringkat Asia Pasifik sebagai super health brand. Jadi sebab tu hari ni Jamu Jelita nak kongsi dengan penonton Wanita Hari Ini jus kesihatan kami yang satu-satunya di pasaran, yang dah 10 tahun di pasaran, iaitu jus sedunia Anila, Farid. Dan sebenarnya jus ni, Farid, kalau anda nak tahu, telah diformulasikan oleh pakar nutrisi dan pakar pemakanan bertauliah dengan 50 buah dan herba bermutu tinggi, yang mana fungsinya adalah untuk bantu meningkatkan mutu tahap dan taraf kesihatan kita. Yang mana memang sangat penting pun sekarang kita buat, iaitu jaga kesihatan kita. Dan antara 50 buah yang kita gunakan itu, dan salah satunya adalah kami pilih Maki Berry. Dan kenapa kita guna Maki Berry, Farid? Anda perlu tahu kerana Maki Berry merupakan buah yang mempunyai bacaan kadar antioksidan yang paling tinggi antara buah-buahan lainnya, iaitu sebanyak 820 mengikut bacaan ORAC, Oxygen Radical Capacity. Dan penonton di rumah, anda kena tahu kenapa antioksidan ini penting, sebab antioksidan ini akan menetralkan radikal bebas yang boleh mengganggu masalah kesihatan kita. Jadi sebab tu antara 50 buah dalam jus sedunia Anila ni, kami pilih Maki Berry untuk pastikan kesihatan anda dalam keadaan terbaik. Dan sebenarnya sedikit perkongsian juga dari Atira, ramai yang beranggapan bahawa jus sedunia Anila ni adalah sebagai untuk jus kesihatan, booster kesihatan saja. Sebenarnya bukan. Jus sedunia Anila ni turut boleh diamalkan buat golongan yang mana berusia yang ada masalah kadang-kadang tu solat kena berkerusi, dan juga ada masalah kadang-kadang tu kadang-kadang setiap minggu kena dapatkan cek rawatan kesihatan, ataupun ada masalah lain seperti anda mempunyai sistem ketahanan tubuh yang rendah. Kadang-kadang tu badan cepat sakit, kadang-kadang cepat datang macam-macam masalah tak larat, cepat lesu dan sebagainya. Jadi sebab tu kami amat sarankan anda di luar sana yang ada masalah sedemikian untuk cuba produk Jamu Jelita Jus Sedunia Anila ni, yang mana produk ini alhamdulillah rata-rata yang bagi maklum balas
yang mana kongsikan dengan kami yang amalkan jus sedunia adalah kesihatan bertambah baik dan juga jarang orang kata apa badan tak mudah dapat sakit. Dan rata-rata yang kongsikan alhamdulillah dengan amalkan jus sedunia adalah tubuh badan dalam keadaan sentiasa orang kata apa sehat, berstamina, cergas, tak lesu. Jadi ini yang kita nak untuk mak ayah kita yang mana tengah tengok dan anda nak dapatkan jus kesihatan untuk mak ayah, jangan lupa dapatkan jus sedunia Anilas ni. Harga pun tak mahal mana Fadil, RM89 saja. Yang paling penting ada 50 buah dan herba. Mana nak dapat 50 buah dan herba harga cuma RM89, 90 sen je dia. Sangat murah. Anda kena cuba jus sedunia Anilas ni. Okey, baik. Seterusnya kita tengok ni botol kuning ni Atira, Lemon Curve ni. Kongsikan bersama dengan kita. Okey, Lemon Curve adalah produk yang sebenarnya rasa tak asing lagi di wanita hari ini dan kita tahu rakyat Malaysia ni memang suka makan termasuk Atira sendiri. Dan kadang-kadang kalau kita pernah dengar pepatah orang kata apa, kita adalah apa yang kita makan, pasti orang kadang kebanyakan akan tunduk malu dengan apa yang kita makan hari-hari dalam rutin harian kita. Sebab kadang-kadang bila kita makan je tak lawas, orang kata apa, kita masukkan macam-macam dalam badan kita, dalam perut masuk ke usus tersimpan tak lawas, benda tu akan jadi toksin, akan jadi sistem makanan tadi akan jadi racun yang mana akan menyebabkan badan kita dapat penyakit. Kadang-kadang badan banyak angin pun salah satu adalah kerana faktor pemakanan kita. Jadi sedikit perkongsian dari Atira yang mana anda ada masalah tersebut dan anda nakkan tubuh badan ataupun berat badan ideal, anda boleh cuba Lemon Curve ni, amalkan kaedah 1 hari 1 seceh dan amalkan selepas makan berat sama ada selepas makan tengah hari atau makan malam. Lemon Curve ni mempunyai banyak kebaikan dan bahan-bahannya kita menggunakan kandungan serat daripada inulin iaitu dietary soluble fiber yang akan bantu singkirkan lebihan makanan, sisa toksin dalam perut kita supaya tidak ada yang tersimpan, yang mana itu adalah punca-punca kenapa kadang-kadang kalau kita tengok orang ada masalah saiz fizikal tidak seimbang. Badan dia kecil tapi di bahagian perut dia ada yang buncit, ada boroi, ada masalah kadang-kadang tu perut tak selesa, badan cepat lesu sebab tidak ada sistem pengadaman yang sihat. Jadi anda yang nak cuba Lemon Curve atau memang sarankan kita ada 2 saiz. Kalau anda boleh lihat di kaca TV, pack kecil, Lemon Curve ada 10 seceh, kita bagi free shaker, pack besar, Lemon Curve Plus RM59.90. Itu tak ada shaker tapi ada 20 seceh untuk penggunaan 20 hari. Jadi kalau nak kesihatan lebih baik, jangan lupa jus sedunia Anilas. Minum Lemon Curve sekali pun boleh untuk kita punya sistem pengadaman. Dan yang terakhir buat hari ini iaitu Pearl White Extra Glow. Okey, sebenarnya apa yang Aca suka tentang Pearl Extra Glow ni, ramai yang kongsikan dengan Atira. Diorang pilih Extra Glow ni sebab satu, senang, mudah untuk digunakan, senang nak bawa ke mana-mana. Sebab kadang-kadang tu bukan semua orang ada masa nak bancuh-bancuh kan. Tapi dengan Pearl White Extra Glow senang je. Hanya goncang pack, buka tutup, boleh terus minum dan mempunyai banyak kebaikan untuk penjagaan kulit, untuk mencantikkan kulit kita. Dan apa yang istimewa tentang Pearl White Extra Glow ni, kalau kita dengar nama pun kita mesti tahu apa fungsi dia, iaitu untuk bagi efek glowing buat kulit wajah. Bukan semua orang ada kulit yang glowing sebab ada orang yang kadang-kadang tu ada masalah kulit kusam, kulit kering sebab kekurangan air di kulit. Jadi dengan bantuan rumpai laut dalam Extra Glow ni, yang mana ia merupakan ejen hidrasi yang akan bantu anda untuk ada kulit yang lebih cantik, kulit yang lebih cerah, kulit yang lebih glowing, orang cakap, untuk pastikan anda ada kulit yang lebih sihat. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut tentang produk ataupun konsultasi, anda boleh terus hubungi Atira di 1-800-885510 atau WhatsApp Atira di 013-3535-7553 dan dapatkan produk jamu Jelita di kedai jamu, kios kecantikan dan belian secara online di Jombai ataupun di Shopee. Nak kesihatan yang terbaik, jus sedunia Anilas. Nak tubuh badan yang menawan, jangan lupa Pearl White Extra Glow. Nak kulit yang cantik, Pearl White Extra Glow. Nak tubuh yang menawan, Lemon Curve Plus. Jadi kesemua produk ni boleh dapatkan segera. Kalau nak harga lagi murah, jangan lupa beli di Jombai. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Nur Atira Samsudin kerana berkongsikan dengan kita produk-produk berkualiti dari jamu Jelita. Terima kasih sekali lagi Atira. Sama-sama Farid. Baik, kepada penonton-penonton wanita hari ini, ada banyak lagi yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Jadi kita berehat hanya seketika. Wanita hari ini. Hai, kembali bersama kami. Tengah masak apa tu ke sudah masak? Rasa lapar ke macam mana tu? Lapar. Balik ke rumah saya pasti sudah siap makan tengah hari untuk anak-anak ke yang siapa-siapa yang nak makan. Dan di sini kami nak kongsikan bersama dengan anda. Cerita pasal masak-memasak ni. Nama program pun menarik ni. Terpaling Masak. Wow. Anda sekeluarga hebat memasak, jom sertai uji bakat program realiti masakan terbaru di TV9. Dan kami mencari 2 orang dalam satu kumpulan yang mempunyai hubungan
hubungan kekeluargaan, berusia 18 tahun ke atas dan yang paling penting pandai memasak. Perlu rakam video kumpulan anda dan sedang menyediakan satu hidangan dan hantarkan bersama borang penyertaan yang terdapat di www.extra.com.my/terpalingmasak. Dan tarikh tutup penyertaan Farin adalah pada 28 Februari ini lagi. Jadi tunggu apa lagi? Buktikan yang anda lah keluarga terpaling hebat di dapur yang kami cari. Tapi menarik tahu. Kita akan dapat melihat satu pertandingan memasak atau program realiti memasak yang mungkin ayah dengan suami isteri, mungkin ayah dengan anak, mak dengan anak, mungkin saudara pun boleh. Kalau mak dengan anak, mak saya pandai masak, saya tak pandai masak, jadi mungkin tak awak akan merosakkan masakan mak awak. Jadi baik tak payah. Jadi anda sahajalah yang hantarkan penyertaan anda. Ingat ya, 28 Februari ini adalah tarikh penutupannya. Baik, berbaki masa ini juga kami tak ketinggalan untuk berkongsikan dengan anda statistik COVID-19 setakat hari semalam yang kalau kita lihat meningkat, iaitu sekitar 19,090 yang kes baru yang berlaku semalam. Baik, dan di sini seperti biasa juga kami sentiasa ingin ingatkan anda di rumah dan juga kita di WHI untuk sentiasa mengikut SOP, jaga jarak fizikal kita, pakai pelitup muka, bawa hand sanitizer itu ke mana jua yang kita berada dan sentiasa ingatkan jugalah anak-anak kecil di rumah supaya mereka sentiasa mencuci tangan mereka. Sememangnya semua mengharapkan fasa endemik itu berlaku, tapi kita juga harus mengingatkan diri kita masing-masing bahawa kita mempunyai tanggungjawab yang besar untuk menjaga satu sama lain. Okey. Baik, hari ini topik kita dolak-dalik. Mungkin kami juga nak berkongsikan ada beberapa lagi komen-komen menarik di Facebook. Terima kasih yang bersama dengan kami di Facebook. Ini saya tak nak sebut nama lah pasal macam sensitif sikit ni. tapi dia cakap apa tahu? Kalau suami saya pula suka dolak-dalik pasal bawa family berjalan. Dia lebih suka duduk rumah, kadang-kadang makan pun kat rumah. Jarang sangat makan dan bawa jalan-jalan kat luar. Kadang saya stres juga selalu kat rumah, tapi saya akan ambil kesempatan keluar rumah dan makan kat luar time berbelanja barang dapur dengan anak-anak. Suami duduk dalik lah kalau ajak keluar. Tapi saya rasa ini situasi yang boleh ada dalam kalangan mereka yang juga berkait dengan sebab kadang-kadang ada dalam kalangan lelaki yang tak suka keluar berjalan-jalan. Bukan lelaki je, mak-mak pun ada yang tak suka sangat keluar rumah. Pasal kalau saya kata saya family man. Saya family. suka duduk rumah. Okey, baik. Dan ini satu lagi komen daripada Wan Nurlina berkata dolak-dalik untuk dari menjaga diri boleh, dari berjumpa dengan kenalan baru kenal dan ramai teman dibolehkan. Ini yang dibolehkan lah katanya. Kalau nak jumpa orang yang baru, kalau nak beri alasan. Tapi kenalan baru ni kenalan macam mana tu? Itu pun kita kena tengok juga. Okey, selesai sudah perbincangan ataupun siaran kita pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami sepanjang siaran hari Jumaat ini. Dan kami akan kembali pada hari esok. Esok di studio semua sejuk. Kenapa sejuk Sugi? Kongsikan. Kerana esok di WHI kami bawakan anda pesta ais. Esok kabarnya ada kita kongsikan mengenai mandi ais, ada aiskrim Malaysia, ada tentang ais kepal dan macam-macam lagi yang sejuk-sejuk lah. Bestnya. Jadi jangan lupa esok temu janji kita jam 12 tengah hari di WHI sehingga berjumpa lagi. Jangan kesejukan. Okey, jaga diri, selamat berhujung minggu. Bye-bye. Assalamualaikum. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekal
kekakan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Kalau bukan jelas siapa yang abang berani. Ya, lemah lembut baik budi pekerti. Tapi kalau bukan lihat siapa lagi. Wanita hari ini